صل على محمد. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah malah sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita, yakni kitab penawar bagi hati, yakni obat bagi hati kita. Jadi kita sambung kat mana dah Bab ni tu. Bab farahau. Pasal yang kelima. Al-mal wal banu zinatul hayatid dunya. Sambung firman tu. Okey, insya-Allah kita sambung. Kita masih dalam fasal yang kelima, yakni membicarakan tentang faraj, yakni kemaluan kita. Jadi insya-Allah kita sambung. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, demikian juga Allah menjadikan bagimu faraj kerana kegunaan duniawi, iaitu bersedap-sedapan dengan jimat dan bersuka-sukaan dengan sekalian anak yang diperolehi menerusi jimat itu. Dan anak-anak itulah sebesar-besar perhiasan dunia. Tak kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama situ. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Maksudnya harta benda dan anak-anak pinak, dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Ni beritahu kepada kita. Maka harta benda, anak pinak ni perhiasan. Kita sukalah pada perhiasan. Sebab tu orang tak ada harta, cari harta, sanggup terjun laut, panjat bukit, khabar angkasa lepas. Nak cari harta. Harta tu semua orang suka belaka. Tak ada orang nak suka harta. Kalau ada orang nak suka harta, tu maksudnya tak normal otak dia. Otak dia boleh beki je. Sebab manusia memang suka. Sebab tu sanggup bunuh, sanggup nipu, sanggup ngapok, sanggup nipu. Nipu rakyat kalau pemimpin. Businessman sanggup tipu customer. Nampak? Dia berahi harta benda. Lepas tu anak pinak. Ayalah juga. Tengok tu. Hak dah lihat anak. Dah cakap awak mayang ajar habis piti beratus ribu. Nak ke anak. Tu dah ni. Tu. Jadi, lepas boleh harta, boleh anak, jadi fitnah kepada dia kalau silap lagi pulang. Faham lagi? Jadi fitnah yang besar. Tu kata. Sesungguhnya harta benda dan anak pinak tu adalah fitnah. Faham lagi? Tu. Apa? Jadi fitnah besar kepada kita, yang menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lah. Siapa tak mahu harta, siapa tak mahu anak pinak. Kalau kita kena jalan dia, harta tu menyelamatkan kita di akhirat. Kena jalan dia, anak pinak tu menyelamatkan kita di akhirat. Betul ni? Tu. Tapi kalau salah silap lagi bulan, harta dan anak pinak tu menyebabkan kita dihumbang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan learning, harta benda dengan anak pinak tu bawa kita ke neraka. Sikit sangat bawa ke syurga. Faham lagi? Yang jadi menyusahkan kita. Ramai mana hak nak masuk syurga lele. Nak masuk syurga lele dah. Amal soleh molek-molek ada ayah ni. Kerana waraknya sejih tak tinggal, puasa tak tinggal. Comel. Nak lakah ke syurga, anak dia panggil, mari ayah ikut aku masuk neraka. Ada apa-apa masuk neraka kita. Nampak lagi? Sebab anak kita dah jaga, kita dah cana, kita dah ajar agama, kita dihumbang dalam neraka. Dia tarik masuk neraka. Faham lagi? Dah tu anak. Ada ramai mana mu ayah hari ni masuk neraka lagi di akhirat lagi kerana anak-anak dia. Nampak? Tak berani dengan anak. Betul tak? Tu. Siapa ke besar, siapa ke tua, tak berani nak lawan anak orang ni. Hak ni bina 100 bulan, hak ni 1000 sebulan. Tak berani nak kata apa dah. Faham? Tu. Nampak? Tu. Bining gitu juga. Nak masuk syurga dah kita ni. Waraknya untuk lelaki sebeh tak tinggal. Faham lagi? Berkilat sebeh-sebeh. Hacu nak masuk syurga. Nampak?
bini panggil abang meh kita masuk neraka sebab tak pernah tegur bini. Faham lagi? Kau pandai bini nak buat gana pun. Dah nak kena tu, kena repon peti ke kau pandamu. Faham lagi? Takut ke bini. Masuk neraka kau kita. Faham? Tu. Besar tu kena faham. Nah, patut siapa pula? Adik-beradik gitu juga. Nah, adik-beradik pun kena kau. Ayah mak kita kena juga. Tu. Kalau kita tak tegur lah, kita lock saja gitu. Faham? Tu sebab semua jelah fitnah ujian untuk kita. Faham? Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita milik, itu dipanggil ujian untuk kita. Tu kena sedar lah tu. Tu. Dah saat ni manusia dah pitih pula. Akan dicek satu-satu, dihisap sutir-sutir walaupun 5 sen. Mau ambil mana, mau pergi mana. Kita suka sangat. Boleh pitih banyak. Mana lagi duk cerita kau orang ni, kereta aku ni, rumah aku ni, tanah aku. Bang, suka sangat. Bermegah-megah, berbangga-bangga. Lepas tu masuk, aku dapat naik bakit pada masa Allah kau tahu kita, aku tahu habis harta benda. Sebab kena tanya sesa. Faham lagi? Betul tak ni? Masih hidup nak sangat. Berabuk nak biti. Faham? Kalau derma dia paling sikit kali. Faham? Nak pergi dengar, nak pergi sejik, bawa sial. Faham lagi? Takut salah ustaz umum ada orang nak derma. Ada sial. Bawa tak ada berani nak bawa 100-200. Apa lagi? Tu. Jadi orang ni tak berapa cerdik. Siapa kau tak suka? Apa lagi? Tu Tuhan kata harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Betul. Kena juga. Habis. Jiran tangga kena lagi. Jiran tangga kena lagi. Habis licin. Dah kan kita baca dah 17 kali sehari dalam teh. Nak kana tak? Iya kana abudu. Kita kata dah kan. Kita kata kana maksudnya kami. Bukan ka'ak. Kalau ka'ak tak apa aku seorang. Bila kata kana kami semua sekali. Faham? Tu dia. Jiran tangga kena. Sahabat anda kena belaka. Sebab kita ambil manfaat belaka tu. Betul tak ni? Kata habis ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mengikut keadaan lah, mengikut kadar kemampuan. Betul ni? Tu dia. Habis orang saat macam mak ayah, kena kata mak ayah nak tegur tak berani. Kena tegur, tapi tegur cara dia ayah itu kan. Bukan dia kau macam tertegur bini kita. Faham? Nasihat dengan molek. Kalau tak nasihat kena juga kita. Jika sahabat anda pun gitu juga. Tegur cara sahabat. Faham lagi? Tu. Kena tegur, memang kena tegur. Kalau kita tegur dah tak mau ikut, lepas kita. Faham? Tu maksudnya. Hak kata kena ni, tak cara terus. Tak nasihat. Kita kena nasihat. Nak terima, tak mau terima, itu hak dia. Okey. Harta benda dan anak pinak adalah perhiasan hidup di dunia. Dan firman-Nya lagi, firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Maksudnya dihiaskan kepada manusia kesukaan kepada harta benda yang diingini nafsu, benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak. Ya dah. Tak ada widah kita. Tak rasa nak ke orang puang. Tak salah. Islam bukan marah nak ke puang. Lagi lah. Tapi dengan cara molek. Bukan tengok orang puang. Tuhan tak marah tengok orang puang. Tinggal jidah mata itu. Tuhan widah perasaan di hati kita ingin kepada wanita. Betul tak? Nabi Adam nak kepada Hawa. Betul ni? Tak salah. Bukan Islam ni bukan menyekat. Islam ni dia mengatur hidup kita. Dia mengatur untuk kita jadi baik, jadi molek, sempurna. Maka tak salah nak tengok ke puang. Bini kita tengok, nak tengok puang pun. Faham lagi? Daripada atas pak ke bawah. Kalau dah jelas tu panjat atas mesenyo. Faham lagi? Nampak? Baru jelas. Tengok kat ni nak tilik. Tak salah pun. Maka hak dah boleh bukan bini kita. Tak boleh tengok. Tu macam ni nak orang puang. Tak salah boleh. Tapi nak nikah jangan pakai erek, pakai kelek gitu. Lagi. Ni pakai kelek, pakai erek. Berat berasa nak kelek. Orang berasa nak awet siang nak awet siang berok pergi belah golok. Rasa awet Singapura kali berok kita Singapura.
Ada aci tu. Mo tu salah. Nikah kat mana mu nak nikah pak orang nikah ada mampu. Faham lagi? Tu takut bining yo. Ke dengan ni? Nah, berasa nak piti banyak. Gagah. Katang tubuh. Tapi nak nikah tak berani. Sebab bini bersing ke bawah dah itu. Faham lagi? Lepas tu sipang weh. Tu punah jahanam tu. Orang mana? Orang kaya hanya takut bini yo. Faham lagi? Oh, dah berani bah. Dia panggil perempuan simpanan. Tu dah ni? Tu kata. Tu dosa dah tu. Buat dengan cara molek tak ada masalah. Itu dengan bini dah munak sangat. Faham lagi? Abang nak nikah seorang lagi lagu mana? Sama lagi. Macam gitu. Ayat nikah jaga hari tu nikah sebalik-balik. Kita pun tak berani lalu. Jadi kau mang sepanah. Faham lagi? Kata Ustaz Arifin Ilham. Ustaz Arifin Ilham arwah dia. Dia lepas mayat tajuk minta dengan bini dia. Kabur bini nak nikah bini faham tau. Wah, tu menangis, tu air mata. Dia tersayang sedih. Memang sedih. Tapi iman ada. Nikah. Faham lagi? Iman sebab nas'aluka ridhaka wal jannah. Tu. Sebab apa? Dia nak keredaan Allah dan masuk syurga. Maka orang puang tu sanggup tok laki dia nikah lagi. Hak tu yang ketiga Ustaz Arifin Ilham ni. Faham lagi? Betul tak? Nak dapat redha Allah. Pada orang puang nak dapat redha Allah, masuk syurga, tu laki nak nikah ya. Faham lagi? Sedap Ustaz Awi. Hak tu tanya imam orang puang. Faham lagi? Kalau nak dapat redha Allah masuk syurga, tu laki nak nikah ya. Daripada tu laki tengok keli-keli atas lain. Faham lagi? Tapi tak gitu orang puang payah sikit. Piti tak ada lagi Hak cukup syarat sebab nikah ada wajib nikah, sunat nikah, haram nikah belakang. Ni ada kau. Tapi ramai ni nak nikah. Dia kata piti banyak boleh nikah Padahal fardu ain dah lepas nikah kepala otak mu. Faham lagi? Betul tak? Jutawan bah tapi fardu ain dah lepas nak nikah. Akib kepala itu. Faham? Dia ni ikut piti banyak. Ni bahaya lah ni. Sebab tu jadi undang-undang buat ikut peraturan tu, dia susah sikit nak nikah itu. Faham lagi? Sebab banyak bahagian bang. Betul tak? Jadi kerajaan ni dia kena cerdik kau. Macam mana nak menyelamatkan dia buat undang-undang apa serba. Sebab dia buat mudah lajak. Manusia ni terlalu mudah. Jadi hak tu masing-masing kira ikut sendiri lah. Tu. Jangan pula tak mampu nak nikah kau. Hak tu seorang pun mudah dia bawa lagi ke syurga. Molek mungkin nak nikah seorang lagi. Berat pula. Saat ni rakyat hak mu beres dah. Ni kalau mu sendiri yang nombor satu. Dah boleh nak bawa lagi ke Tuhan. Lepas tu nak nikah nombor dua. Molek muka. Faham lagi? Betul tak ni? Biar selesai tu. Hak tu dah nak bimbing biar comel lagi. Duk gila ke pitih lagi. Bining. Faham lagi? Dah. Mu nak nikah dua ke mana? Faham? Dia kata bukan mudah sebut nikah ni bukan mudah. Terjadi dah kan nikah ni kita menjadi pemimpin. Maka ditanya apa yang kita pimpin tu akan ditanya oleh Allah satu persatu. Faham? Itu bukan senang. Nyokkan kita lihat ni nikah kerana nafsu je. Tak jadi. Nikah kerana nafsu. Faham? Okey. Maka dihiaskan kepada manusia kesukaan harta benda yang diingini nafsu. Iaitu perempuan-perempuan dan anak bina. Tak salah Tuhan widah kita. Berasa nak. Ni ayat kasih, ayat ngasih dulu ni. Kalau bini-bini lagi baca ni balik mula. Faham lagi? Jangan main. Nampak je Zuyina linnas. Tak? Tu ayat ngasih. Masa dulu ngaji dulu. Beratlah. Salah khabar. Bahasa ni. Okey, habis itu. Cara nak terperinci detail buat nikah kahwin kan dia ngaji bab munakah. Apa lagi? Tu dia. Ni je khabar kita ni nak jaga. Kena jagalah benda tu. Mensyukuri nikmat anggota farad. Lagu mana nak mensyukuri nikmat anggota farad kita. Syukur dimaksud dia terima kasih.
Kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab memberi nikmat kemaluan kepada kita. Setelah kita bincang tu, lagu mana nikmat bangsa akhirat, lagu mana nikmat bangsa dunia. Nah, kalau Allah Taala dakwi farak, dakwi kemaluan, boleh anak tak kita ni? Tak ada. Usuk tak ada besar orang anak. Betul tak ni? Itu nikmatnya. Maka bila itu nikmat, kita kena mensyukuri nikmat tu. Nah, mensyukuri nikmat ni, terima kasih ni, boleh ke Allah ke? Tak, boleh kita juga. Nah, kita syukur tu kembali kepada kita juga nikmat tu. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada kita dah. Maksudnya Allah Ta'ala suruh kita mensyukuri tu sebab Allah Ta'ala nak tambah lagi nikmat yang sedia ada. Hak ni luar biasa. Nikmat ni lah tidak dikecapi oleh orang awam dipanggil. Nah, dia orang awam dengan orang arifin ni dia berbeza. Nah, nikmat syukur ni dikecapi oleh awliya illah, para sahabat, para nabi. Dia merasai nikmat syukur. Maka Allah Ta'ala suruh kita syukur ni sebenarnya untuk menambahkan lagi nikmat yang ada pada kita. Apa? Pada saya syukur dengan nikmat yang Allah bagi, Allah akan tambah lagi nikmat dia. Tambah lagi. Tapi kita orang awam tak bersyukur sebab tu tak rasa nikmat yang luar biasa tadi. Dia panggil nikmat benda tu, dia panggil nikmat Ar-Rahim. Nikmat Ar-Rahim. Nah, hak kita boleh buat beranak, boleh buat nikah kahwin ni, hak tu panggil nikmat Ar-Rahman. Kalau kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim tafsir dia. Apa lagi? Nikmat Ar-Rahman, boleh anak, boleh bini. Mari. Tu. Nikmat Islam ni dia panggil nikmat Ar-Rahim. Nikmat iman, nikmat Ar-Rahim. Apa? Jadi orang yang mensyukuri nikmat Allah ni, Allah Ta'ala beri nikmat tu, dia dapat merasai nikmat Islam. Kenapa nikmat Islam, Ustaz? Yang ni nikmat mentaati Allah. Itu nikmat tu tak ada pada orang awam. Apa? Sebab tu orang awam dia berat dalam mentaati Allah. Dia memerlukan mujahadah. Dia memerlukan perjuangan. Orang awam hati mati kan? Dah kita ngaji kitab Nawar bagi hati ni, nak sebab hati hidup tu. Bila hati hidup, dia rasa nikmat dalam mentaati Allah. Inilah. Bila nikmat lagi, dia syukur lagi. Nikmat lagi, syukur lagi. Sebab kita tengok hebatnya para-para awliya illah dalam mentaati Allah. Sebab dia merasai nikmat. Ini baru betul Tuhan kata, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Baru kita benar semua ayat ni. Ali Imran ayat 163 tu. Apa lagi? Kalau kita baca apa tu? Apa lagi? Nah, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Demi sesungguhnya telah memberi nikmat oleh Allah ke atas tiap-tiap orang yang beriman. Dan nikmat benda. Bukan nikmat makan nasi ni Tuhan nak kapal. Bukan nikmat bini beranak bukan. Nikmat benda. Iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ketika diutuskan kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Oh, ni nikmat sebenar. Dan rasul bawa benda. Yatlu alaihim ayatihi, bawa iman. Wa yuzakkihim, bawa ihsan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, bawa Islam. Oh, gitu rupanya. Itu nikmat. Maka siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah Ta'ala akan tambah nikmat lagi. Nikmat ni nikmat yang luar biasa, yang tidak ada di atas muka bumi Allah. Ada. Dia panggil nikmat akhirat, yakni nikmat Ar-Rahim. Ada berapa orang dapat nikmat tu? Kecuali awliya illah. Sebab apa awliya illah boleh? Sebab dia jaga sungguh 7 anggota dia ni detail, dia jaga betul-betul. Tahu. Kita tak jaga. Ngaji je lah. Tapi tak jaga. Ni, siapa pergi pulang, pergi bazar main? Cakap tangan. Kat tangan dalam hati sudah. Nak lawan hak tu tak berani dah. Betul tak? Nak tak mau pergi bazar. Orang yang ada bazar ni fitnah banyak. Orang puang banyak. Cakap kita. Nak tahan. Kita orang-orang bukan wali. Tengok sekali nak tengok pula. Kedah ni. Nak pakai cermin wedding dah apa tu? Tahu cermin wedding tu? Dah nampak tu nak pakai tu gelap. Tu. Dah pergi. Baguslah kiwak bendanya. Nampak? Tapi ulama kata kalau hajat sangat dah siapa aku kepun lagi dah. Tapi jaga pandangan. Allahumma salli ala Muhammad. Tu kalau hajat doa lalu. Kalau doa berapa hajat, doa payah pergilah.
Apa lagi? Kalau dok pergi ni berasa ke dak nak hidup. Kena pergi ya. Dok hajat nak cari makanan tu situ je ada. Kat lain tak ada. Pergi, tak apa. Tapi jaga pandangan kita. Tu ulama suruh. Buat diri. Dok pandai tu lah. Masa nikah 18,500 berduduk. Bunyi kata. Tapi nak buat kuih pria tak erti dah. Nak kuih pria. Mu kenal kuih pria? Dok kenal. Dah mu kenal dia. Faham lagi. Nak ingat ke 10,000 berduduk. Boleh buat 30 jenis kuih bulan puasa. Faham lagi? Dah boleh tak barang. Nampak? Ni kata. Kita suruh tengok YouTube. You tengok. Dah jadi juga. Tengok YouTube pun. Berat nandang. Inilah. Maka awliya illah ni dia boleh rasa nikmat. Sebab hati dia bersih sungguh. Dia jaga sungguh 7 anggota dia. Allahumma salli ala Muhammad. Itu hebat dia. Dok bulan puasa ni. Bulan puasa bulan istimewa. Bulan berkat. Dia panggil bulan latihan. Dia panggil madrasah. Tempat belajar. Tempat kita khusus. Bulan puasa. Sebab tu siapa jaga sungguh 30 hari ni insya-Allah. Siapa jaga sungguh 30 hari ni dengan keberkatan Allah Taala bagi, keluar satu Syawal sebab kalau umur panjang lagi, 11 bulan akan datang ia kekal dengan Ramadan. Perangai dia. Kekal terus. Tapi Ramadan tu kena Ramadan sungguh. Siapa ambil Ramadan tak sungguh, tubik satu Syawal sama je. Apa lagi? Tapi kalau dia ambil sungguh Ramadan sebagaimana syarat yang diajar oleh Nabi, insya-Allah orang tu satu Syawal luar biasa. Sampai ke jumpa Ramadan pula, gitu juga perangai dia. Tak berubah 11 bulan. Sebab tu dipanggil madrasah ni. Apa lagi? Tapi siapa yang buat sungguh? Tapi kalau masuk Ramadan ni mata dah jaga juga supaya juga balik awal. Masuk orang ni rugi, dah ambil peluang Ramadan. Pulang berkat ni. Dah ambil. Siapa yang keluar pada bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampunkan oleh Allah, maka orang ni orang diselaka rugi besar dia. Nampak lagi? Tapi berapa orang keluar pada Ramadan dah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kata kita ngaji kitab Penawar Bagi Hati ni, sebenarnya orang salik dia puasa lama dah. Dia puasa sama-sama. Orang salik ni dia puasa sama-sama. Bukan masuk Ramadan je, dia latih sama dah. Jaga 7 anggota ni. Dia jaga lama dah. Kita masuk Ramadan baru nak belajar jaga. Betul tak? Baru nak tahan mulut, nak tahan telinga, nak tahan mata. Orang tasawuf, setak yang ngaji kitab Penawar Bagi Hati, dia jaga lalu dah. Faham lagi? Tu. Kita masuk bulan Ramadan baru nak jaga. Bulan dah 4 bulan puasa. Duduk jaga. Itu bulan puasa 4 tak ingat. Tutup. Lepas tu bulan Syawal lagi boleh lah. Lepas lalu bulan Syawal. Faham lagi? Tu. Tu dah faham tu. Kita kena jaga 7 anggota ni sama-sama dah. Nampak? Sama-sama. Tu. Okey. Kita sambung mensyukuri nikmat anggota paras. Tujuan kenapa kita belajar kitab Penawar Bagi Hati? Tujuan dia kita nak tahu. Lepas nak tahu tujuan dia, nak beramal. Tu je dah. Jadi kalau kita ngaji kitab Penawar Bagi Hati, kita dah amal, rugi besar lah kita. Rugi. Kena amal lah. Kita masuk sampai ke yang kelima dah ni. Daripada mata, telinga, mulut, perut. Jaga dah lagi. Kalau jaga, insya-Allah beri kesan lama dah kita. Nampak? Rasa nikmat lama dah mau ibadat. Siapa yang jaga pandangan dia daripada melihat yang haram kerana takut kepada Allah. Nampak? Orang ni akan rasa nikmat dalam ibadah dia. Tu. Nabi tak berlawak. Kalau kita amal sungguh, kita rasa. Itu dia. Okey. Kita tengok dia kata. Mensyukuri nikmat anggota faraj. Mensyukuri anggota ini ialah dengan memelihara daripada yang diharamkan. Nombor satunya. Memelihara daripada yang diharamkan. Seperti zina, liwat. Dan mengeluarkan air mani. Selain daripada tangan isterinya dan jarinya. Dan memeliharanya daripada yang subahah. Seperti jima' pada pernikahan yang batal. Jika ia bertaklid kepada pihak yang berkata dengan sah pernikahan itu. Dan jika tiada nescaya ia haram kerana bukan syubhah. Tu maka kena jaga belaka ni. Ni benda-benda yang salah berlaku dengan kemaluan. Dak seperti zina, lewat, nikah dak sah, dak sahih, dak celah. Nampak? Tu kita kena jaga belaka bab pernikahan ramai juga orang dak cakna. Apalagi dengan saksi, dengan wali.
Kita agama halus belaka tu. Nak ambil saksi tu mesti tidak fasik, lepas fardu ain. Nak buat lagi? Berlalu orang kita dulu. Nak buat lagi? Wali tu kalau fasik kena minta ampun dulu dengan Tuhan, kena taubat dulu dah nak jadi wali. Apa lagi? Syarat-syarat. Dan ni mudah je. Ayah luar pendek berau jadi wali. Saksi ambil gerak tengah jalan. Mak jadi saksi aku tu, ingat kau. Nombor IC nombor berapa? Tak apa aku atas WhatsApp. Nampak? Tuhan dah upah leka. Jadi saksi tu. Learning. Dah nak buat mana? Hak tu tubik tanduk lebih. Apa lagi? Sebab kita tak cakna pun agama. Malam berbelai-belai nak buang bersurah malam lepas terawih. Am kata mu tak berasa benda ke kata? Mu tengok syariat Allah orang langgar orang dah ikut. Mana imam mu? Memarahkan nak buang ber-4-5 orang malam ni ada kok ni. Betul tak marah malam? Am kata mu ngaku mu orang beriman. Mu tengok syariat Allah dilanggar dah ikut. Mu dah rasa benda ke mata? Marah. Am buat contoh. Kalau mu, ayahmu, makmu, adikmu lawan ayahmu, berasa ke ni? Memang kita berasa sebab adik kita deraka ke ayah. Ayah kita. Memang ayah dia tapi ayah kita. Kita berasa ke ni? Aku lapang kakak ni. Kita kata, buat lebih kurang ke ayah ni. Betul? Kalau kita bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, orang langgar syariat Allah, hukum Allah, takkan kita relax. Ni yang berkata molek-molek ada. Kita pergi majlis perkahwinan. Orang Jepun kita tengok dengan perkara muka je berlaku. Kita senyum. Kita nak tepuk tangan juga. Allah. Mana iman kita? Orang langgar syariat Allah kita boleh senyum. Cek iman kita. Cek lah. Mana boleh kita lock saja. Tak boleh kalau kita orang ada iman. Betul tak? Orang ada ikut agama kita. Agama ni datang daripada Tuhan kita. Yang dibawa oleh Nabi kita. Bukan orang lain. Ni orang beriman dia sensitif. Nampak lagi? Dia tak suka bila orang langgar hukum Allah. Betul? Dia itu. Ni kita orang lawan Allah pun kita senyum janji kenyang perut. Janji bangun pagi aku perut kenyang, naik kereta start hidup. Beres. Orang nak lawan syariat Allah pun lawan ikut pandai. Syariat Allah terlaksana atau tidak. Berat. Tanya imam kita lah. Kalau kita ada imam memang kita tengok orang deraka pada Allah kita terasa. Sebab Allah tu Tuhan kita. Apa lagi? Muhammad tu kekasih kita. Apa lagi? Orang lawang. Inilah kita rasalah. Macam buat contoh saat ni lah. Mak ayah kita. Buat dia adik kita. Dia cakap kasar dengan ayah kita. Memang kita berasa. Betul tak? Mengerti bahasa sikit. Mencakap dengan siapa ni? Nampak lagi? Itulah. Ni maksudnya bila orang derhaka kepada Allah. Musdah tak mau duduk di bumi siapa ni? Kita kata dia. Tak mau duduk atas bumi siapa? Hak mau bijak ni? Air mau minum hak siapa ni? Nampak lagi? Yang mau lawan hak wi air kamu ni? Tu saya nak li bekeng kan. Saya nak li lambat silap sazan. Kacung lalu. Ramang dia. Faham lagi? Ni lah benda. Kita ada saya siti. Saya nak li tengok orang judi. Kelekau habis mengamuk tu. Betul tak? Ni. Tidak boleh orang lawan Tuhan. Betul ni? Kita orang lawan Allah kita relax. Dah kita sendiri pun lawan pun. Kena. Kita sendiri gitu je. Maka sini lah kita kena sedar. Kena sedar. Okey. Berat juga tu. Kalau halu-halu berat. Dia berat sebenarnya. Tapi bila kita tak ada iman kita tak kuat, iman kita cak ayam, jadi kita ada benda. Yang apa kita penting, bangun pagi, roti canai ada. Kalau roti canai tak ada pun kita susah hati. Bangun pagi orang pakai luar pendek, tak tutup kepala, kita tak ada benda pun bagi kita. Nampak lagi? Yang kita pentingnya, kedarah. Faham? Waktu lah. Mana tanggungjawab kita terhadap agama? Tak ada lah. Sedangkan kita kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, ya Allah, semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku untuk-Mu je. Sedap mulut. Faham lagi? Mulut kata betul dah. Tapi buat tu, bit sliding tu buat. Faham lagi? Hak kerana kita janji dengan Allah. Nampak? Buatlah. Dah kita kata sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku untuk-Mu. Buktikanlah. Bukan duk mulut saja. Faham lagi? Mana je? Jadi dusta atas percakapan lah. Macam gitu.
Macam kita kata ke bini kita, hidup kita untuk dia, mati kita untuk dia. Lepas tu dok pun. Nama lagi. Tu pelawak. Tu bini pun ukit tu. Pelawak abang. Masa duk rokok nyo tu kata lain. Faham lagi. Jok nikah yang lagu lain pula dah. Nampak? Tu. Kita kata inna solati tu sesungguhnya. Tak pelawak tu. Jangan main-main. Okey. Maka kena jaga. Mensyukuri nikmat ni maksudnya jagalah daripada perkara yang haram. Lepas tu selesai ke jaga haram saja tak? Ya syukur ni dua. Setakat kita meninggalkan yang haram saja, tidak sempurna lagi syukur tu. Sebagaimana memberitahu hari tu, ingat lagi. Masa bab mula-mula, bab mata gitu. Hak Junaid Al-Baghdadi dengan Sirul As-Sakti tu. Kena ingatlah tu. Ni syukur ni. Ketika Junaid ditanya oleh Tok Guru dia Sirul As-Sakti, dia kata, "Hei Junaid, cemukabah kaku kau syukur yang sebenar lagu mana kau?" Nampak lagi? Maka Junaid jawab, syukur ni yakni meninggal segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Tok Guru dia kata, syukurmu tu betul dah, tetapi tidak tepat lagi. Nampak? Dengar tak tepat lagi, nangis Junaid. Bergelapar nak Junaid nangis. Sebab dia ingat ke betul dah. Tak tepat tu nangis dah. Tengok orang hati yang bersih dengan Allah. Nangis. Hei Junaid, syukurmu tu, buat contoh kau, umpama dia kata, mu pegang ikan, pegang tubuh dia. Bukan pegang ni, celah insang ni. Jadi ikan bila pegang tubuh, bila ia gelapar, lepas. Kata. Maksud, tak sempurna lagi mu tinggal yang haram tu. Dan kenapa pula kena buat? Guna kepada kebaikan pula. Maksudnya mata tak tengok haram tau. Lepas tu lah guna mata tu buat mana? Pergi tengok pula siapa jahil. Kat mana ada orang tak ngaji? Kat mana ada orang lawan Tuhan ni? Tu dia. Kat mana orang tak ada piti ni? Tu mata. Tu mensyukuri. Maka kiahlah semua sekali lah. Begitu juga kemaluan saat ni. Nampak? Dan mu tinggal ada yang haram, gunalah ke molek. Nikah secara sah untuk melahirkan zuriat. Untuk mewarisi kita menjadi khalifah di atas muka bumi Allah. Untuk menegakkan agama. Nikah boleh paurang, lahirkan anak ramai-ramai. Betul ni? Ni gagah lagi piti banyak. Tak mau nikah. Bini yang nombor 1, tak boleh nikah dah. 3 orang je sebab operation. Apa lagi? Lepas tu tak nikah dah. Kena nikah lah mu gagah lagi ni. Syukur nikmat. Bang, cari seorang lagi. Tak boleh Ustaz. Bini kata, kalau I kahwin, dia kata tidur lambul. Tidur lambul tu tak berani, tak nikah. Tak faham lah tu. Sebab tu orang puan kalau dia ngaji, dia faham juga. Dia biar tu lelaki yang nikah. Faham lagi? Sebab nak mensyukuri nikmat tadi. Bukan sekadar tinggal haram saja. Betul ni? Kena guna kepada kebaikan. Nampak? Beranak seramai yang boleh. Tengok Syekh Abdul Qadir dia jalan ni. 27 perempuan, 25 lelaki anak dia. Ramai. Tengok. Lama Syekh Abdul Qadir Jilani wali Allah. Dah bini berapa Ustaz? 4 orang bini dia. Nampak? Tu. Ramai. Kata Ustaz Arifin Ilham, dia kata jika takut nak berpoligami, jangan nak bergelar Ustaz. Dia kata, Amo terparau aku kena. Amo dengar ceramah dia. Amo terparau aku kena. Kata. Dia kata jangan nak bergelar Ustaz jika takut nak bini ramai. Faham lagi? Tu dia kata. Pai kata gitu pak. Dia nikah 3, dah yang keempat dia mati dah. Faham lagi? Tu kata. Faham? Tu itu mensyukuri. Bukan sekadar tinggal yang haram, kena guna kepada kebaikan. Dah kita gagah lagi boleh melahirkan zuriat lagi, nikah lagi. Faham lagi? Nikah 4 orang pun tak apa. Kalau pitih ada cukup gagah lah. Sempurna. Tak ada masalah. Kalau nombor 1 molek tu. Terus lah. Jadi tak usah takut. Orang puan takut benda. Faham lagi? Ayat sama dah. Orang puan takut benda lengang kita dengan lengang dia. So lengang kita. Faham lagi? Kita bersih boh dia. Faham lagi? Ni takut orang puan. Dia kata dah usah masuk. Aku kunci rumah. Dah aku dah balik tu. Layang apa? Kita kepok atas. Kita orang ni. Aku bangun tuan muda. Berani nak. Tu orang puan pun dia dah kata. Cakap so aku ni. Kayak gigi ni dia kau boh ni. Faham lagi? Takut benda puan. Kita kan lelaki yang. Amba tanya mana baru ni? Allahumma salli ala Muhammad. Amba buat teka. Bang. Kat mana orang puang ni? Kalau gocoh menang kita. Tapi kat mana yang kita takut dengan orang puang? Bisa je kat mana?
Nak tanya ke belada kolang. Belada kolang. Orang bangun tuan muda ni. Kan dia bisa puan. Dia kalau lengang so itu dia lengang dia. Gocoh nah itu lawan dia. Mana? Kita bersing ke bawah dah. Hak kan yang kita tak berani dengan orang puan ni. Kan bisa dia. Tahu. Amu teka itu 2,000 itu saya boleh jawab. Amu tak berani dah sebab dia dah jawab sekali. 2,000 bawah bayar yang main-main. Itu masjid surah Aminah. Nah, surah Aminah. Situ haji tu mak mana teka tu amat teka apa tu siapa boleh jawab 2,000 tak amin memang tak boleh jawabnya. Nah sekali kalau amat teka dia amat tiru tak sah 1, 2, 3 habis amat tiru tak sah 1, 2, 3 habis lalu. Jadi hari tu amat rasa nak buat lambat amat rasa nak jawab amat ni amat buat lambat sikit dia amat tu jawab lalah tu tanah jawab kau dah surah dah jawab tagang. Betul dah sekarang. Nak bayar bawah 2,000. Nama kata gitu. Amat tu siapa boleh jawab 2,000 Tapi aku 4,000 lebih. Amat tu dia dah habis pitih aku. Amat tu bawah 2,000 aku bayar. Jawab dah terang. Dah 2,000 apa? Jangan main-main. Jadi amat nak teka ni tak mau kata dah 2,000. Sebab dah kocek pun dah sampai 1,000. Faham lagi? Jadi teka saja je lah. Kalau jawab pun bagus je lah. Amat pergi makan lah. 12 makan. Siapa boleh jawab tu? Faham? Dah ni kira tu juga pandai jawab basi sungguh. Faham lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Kan ni hebat orang puan yang orang lelaki. Dok kira ustaz, dok kira datuk, dok kira Tan Sri. Dok ustaz paling takut ke dia puan. Kan ni? Cakap apa? Muluk Haji Wahab kata. Kalau tidak dapat 2,000 ni Haji Wahab. Muluk dah orang puan dari nak ngamuk pukul 3 pagi dah kira. Ada aku ada? Baru balik. Ya tu. Senyap ke Allah malu bang. Malu apa? Kau takut malu apa buat gini perangai? Allah itu tak berani. Takut habis dah kira Tan Sri. Ustaz paling takut ke dia. Sebab apa ustaz paling takut? Dah kalau kau tahu je bayi ngamuk itu demah balok malu tak? Tu ustaz dah berani. Ustaz dah berani ni kau dua gitu kan. Tak Zahari berani. Ustaz Usuk takut. Faham lagi? Betul tak? Jadi orang puan mulut dia la ilaha illallah. Molek ke apa mulut bahaya mulut puan. Dia speaker, dia naik volume dia terus besar. Volume pula pakai napa tu, napa panggil treble tu tinggi sangat. Jadi cering telinga serabut lah. Ajang, kalau bass kuat boleh tahan ke ni treble tu. Nampak? Bunyi. Orang puan, Allah sakit kepala sungguh. Situ lah orang takut tu. Ke tak? Ke bukan mata? Mulut dia. Mulut tangan dia yakat kita beri dah sutih tau. Semua kita belajar silat cekak Hanafi yang tak lagi. Tombok kena. Gua dia je. Dilawan tak masuk. Tak masuk kita beli kedai. Orang kita takut mulut tu kita dah takut. Dia kata kunci pintu kita tidur lampu. Lem dia. Bang, kita takut suara sana ni. Dan yakat volume dia tu mati kita. Ni tak kira kalau blebel dia bangun tuan muda tu pasu dengar lagi. Puang suara dia. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kuat apa dah kita ni? Sudah. Boleh dah balik. Kalau ada 40 minit Dua bulan puasa patut kena turun je 5 minit. 35 sahaja. Sebab bulan puasa tak minum air kena kau out. Bulan puasa kau nak ngamuk. Jadi bulan puasa ni bulan ngamuk kan. Kedai sebab tu Nabi ajak perang Badar. Faham? Tu. Bulan puasa ni panggil Ramadan. Ramadan bila tambah halik dengan nun, Ramadan tu maksud dia panas. Bila jambul halik nun belakang jadi Ramadan, maksudnya sangat panas. Jadi gitu Boleh? Jadi kuat semangat membakar dia panggil. Macam api weddingnya. Panas biasa dah kau. Api wedding panas lah jauh besi cair. Faham lagi? Tu semangat bulan Ramadan ni semangat nak menumbangkan kebatilan dia panggil. Mari daripada roh dah hati kita. Tengok batil kita benci. Nampak? Hancur lebur kebatilan. Itu maksud. Ya. Ni Ramadan dah cerita. Gana main. Aku dah ambil. Dah cik Quran. Aku nak buka mulut tak boleh. Kata.
gigi habis. Hak tu pau dua tik. Faham lagi. Pukul 5.30 rakoh. 5.30 rakoh lalu jetak. Mak Haji pukul apa dah? Mak Haji pukul apa? Mak Haji kata pukul 5.30 baru ya Haji. Apa pasal? Bazar ya Haji bahaya kok bazar ke ada tu. Dah bazar muncung hak jual tupak merah nyala muncung. Hak jual tupak baru merah kan. Mana lagi? Tu ada jual donat lagi. Jual donat biru lah ni, merah lah ni, kuning atas ni. Sama. Tu ayah Haji kata duduk rumah tengok Mak Haji kecuk dia tu. Faham? Di bazar baru-baru belaka kata. Betul tak? Ni sakit kepala. Berat menandang. Tak boleh lah. Bulan puasa ni bulan kita semangat. Sebab dibuka pintu syurga, tahu? Bila dibuka pintu syurga terbuka. Kalau tak berasa nak pergi memang hati kita mati lah. Ditutup pintu neraka. Allah Ta'ala tutup dah pintu neraka. Nak masuk neraka macam siap katok pintu neraka nak masuk. Lagu mana hati kita ni? Allahumma salli ala Muhammad. Amba kabulkan nak buah hamba malam surat malam patih habis. Amba tak buat contoh. Kalau mudah ambil bulan Ramadan tu tahun ni mugi besar macam. Dah, amba buat contoh kata gini je. Satu syarikat tawa mugi hija di Kuala Lumpur seminggu saja, tapi dia bayar gaji 6 bulan kemu. Munogi ke tak? Jawab amanah Allah seorang tu, no Ustaz. Dah hija seminggu gaji 6 bulan boh dia bayar. Betul? Berkabur lagi, berasak terus. Gi. Tapi Tuhan tahu kita, jika mu dapat Lailatul Qadar sebut subhanallah sekali sahaja 83 tahun. Non-stop kita sebut subhanallah. Berapa orang berebut? Berapa orang? Cek hati kita sendiri. Cek hati kita. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita bulan Ramadan. Rebutlah. Percaya Nabi, yakin dengan Nabi. Nabi kata bulan Ramadan diturunkan Lailatul Qadar. Aku dah kabur malam benda-benda. Nampak lagi? Tapi dia turun. Bila kita yakin dengan Nabi kata turun, tak peduli masa mana, kita press. Nampak dah ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ini iman kita. Tanya iman kita. Rebut. Kalau boleh, ya Allah. 83 tahun. Kita hidup 70 tahun, 90 tahun. Bukan ibadah siang malam. Ni boleh sepatah subhanallah. Tersebut sepatah. Subhanallah. Siang malam dah berhenti selama 83 tahun. Tak boleh rebut lagi tawaran Allah. Tak tahulah hati kita kan ni. Iyalah. Dia kata. Iyalah. Kita kena sedarlah. Tu Lailatul Qadar satu keistimewaan untuk kita. Tu yakin Nabi kata akan turun. Betul? Akan ada Lailatul Qadar. Dah secaralah turun masa mana. Janji kita buat je. Apa lagi? Sebab Nabi kata akan turun. Betul? Akan berlaku Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi gitulah rugi kita. Amba katakan nak buat amal malam, amba kata mu yakin ke mu akan hidup pula Ramadan lagi, nak temu pula Ramadan lagi. Faham lagi? Ni mujur besar tu hari kita hidup ni. Mujur besar lah ni. Kalau kita puasa sungguh, marai comel sungguh, dah tak ada apa habis dosa kita. Kalau mati langsung surga terus kita dah takut benda lagi. Kita nak mati dalam keadaan tak ada dosa je. Nampak lagi? Dah bulan Ramadan peluang Allah Ta'ala ambil dosa kita. Dah bersihkan sebersih-bersihnya. Kau tambah lagi. Tanya hati kita dah. Ni sebab tu kita kata masalah hati je kita ni. Kalau hati bersih insya-Allah. Tu. Maka inilah kitab penawar bagi hati. Nak membersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih insya-Allah, kita akan terasa dengan tawaran Allah. Siapa nak rebut tawaran Allah, dia rasa rugi yang teramat sangat. Rugi yang teramat besar bagi dia. Sebab kalau hati dia hidup. Tapi kalau hati mati, dia rasa rugi. Nampak? Bulan Ramadan macam bulan biasa kot. Ya, buat. Main 400, main dang haji, la ilaha illallah, dah benda, duk wakah. Kita tanya ya Haji, dah Haji buat benda wakah ni, tang-tang. Dah tahulah, ya tu duduk rumah puas, dah benda nak buat. Ya tu, ya Allah. Sedihnya kita. Kalulah mereka itu mak ayah kita, sedih kita. Di penghujung waktu, rambut ubang dia kata puas, dah tahu nak buat benda. Ya Allah. Allah Ta'ala kasih ke mung tu. Ubang kecut dah mati lagi. Nak suruh mutaubat, suruh sebut Allah banyak-banyak. Mung kata puas.
Dah haji warna apa wakah? Bilang kereta potong sagar. Dia kata, esok nak bilang wira pula. Lusa wajar. Nak tengok apa putih lalu depan belakang. Nampak? Rugi kita. Jangan buat gitu lah. Sebenarnya kita orang beriman tak ada erti puas. Dadak bulan Ramadan tak ada puas bagi kita. Sebab kita nak rebuk sungguh. Nampak? Selagi boleh sebut. Selagi boleh rokok. Dia gitu. Itulah. Itu mari daripada hati yang bersih. Jadi mana ni? Baca nak baca, sarah pula. Baca nak baca, sarah pula. Dah bila nak baca. Berat nadang tu. Ada molek dah tu. Ia berhenti situ. Jadi panjang umur kita sambung. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman ketika memuji orang yang beriman mendapat kemenangan. Allahumma salli ala Muhammad. Dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka kita. Ya gitu ayat yang berapa ni? Walazina hum li furujihim hafizun. Dah hak memelihara ni lah. Okey, alhamdulillah lah, insya-Allah lah. Panjang umur kita sambung mulalah. Lah, ada dah bulan puasa ni alhamdulillah lah ni. Ingat senang bulan puasa nak duduk gini. Bulan duduk puasa boleh kau minum air. Bulan puasa nak minum air warna. Balik lagi mepeh. Tapi sedap mepeh tau. Sebab tu puasa ni nikmat je masa mana? Pukul 3 sekarang. Pukul 3 sekarang, ya Allah, tak ada lah nikmat puasa. Masa tu imai kenali kan. Gu geliti. Masa tu ya Allah sedap sekali. Dak cahaya mata, kalau dak cahaya mata terang hayat timur dek balik sekarang. Kalau mari geliti, mari geliti hayat timur dek lah. Allah nikmatnya. Nikmat sebenarnya gelepar tu. Nampak anak makan sekut jagung cicak high-tech tu. Kita tengok. Allah, ya Allah, sedap. Sedap sebab apa sedap? Sedap kita boleh sabar. Rupanya sabar ni nikmat rupanya. Nak kabut tu je. Kita rasa nak sangat ni. Anak isap bak, kena ada bak. Ni bak ni nak isap botol Umur 4 tahun isap botol ke lektogen waktu 3. Kita tengok lektogen. Anak kita minum tu, macam ke teping maju bawah. Allah ya Allah. Dia kata, nampak? Neleh dia. Tapi kita dah minum. Sabar. Nikmat. Ketika kita sabar tu kita dapat rasa nikmat yang luar biasa. Rupanya Allah Ta'ala beri puasa ni nak beri nikmat sabar. Nikmat sabar dia panggil. Nak kenal ni gelitik pun tak buka. Tak buka pada telang setengah dah apa. Dah. Nampak? Dalam bilik air pada boleh ambil setengah. Bini tak tengok. Apa lagi? Dah. Ini nak kabur hikmah puasa. Jadi kita sayang nak tinggal. Walaupun gelitik kenaling. Tak buka. Ini kata hebat. Itu nak suka berkatang. Puasa tu pelik dah. Betul ni? Tu kalau orang ambil sungguh peluang tu, ya Allah, dia akan dapat nikmat lagi lah. Dia akan dapat lagi rahsia di sebalik tu banyak lagi. Tu. Ni lah kita kata. Dia dah lah bukan nak cakap puasa ni. Cuma kita amal lah balik lagi. Puasa molek lah. Senyum sama. Nampak lagi. Anak likuk air sirap pun nak buka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, nikmatnya. Nampak? Ni dah anak waktu puasa sirap yang lepas pusing pada lapau. Gitu anak pusing. Faham lagi? Jangan waktu bodoh. Ni bagi. Nampak? Tu puasa. Sabarlah. Sabar daripada dia sabar. Okey, insya-Allah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki, kita sambung firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia.